Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kembali lagi kita dalam pembelajaran ilmu tauhid, iaitu pembelajaran Aidadi lah. Jadi untuk tauhid ni, jadi kita masih dalam surat 12. Cuma hari ni saya nak suruh highlightkan, minggu lepas saya lupa untuk terus highlightkan. Jadi boleh tengok balik muka surat 12, rukun iman, arkanul iman. Okey, akan rukun iman kita tahu semuanya ada 6 kan. Okey, yang pertama adalah al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Betul kan? Kita dah belajar kan? Beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, cuma saya nak korang highlightkan isi penting dia. Tajuk yang ni penting juga. Cuma nanti kalau bahagian orang panggil kata bayanu, kalau soalan bayanu tu kena ambil poin bawah ni, iaitu kamu highlightkan daripada al-i'tiqadi al-jazim biwujudillahi ta'ala rabban wa ilahan muttasifan bijami'il kamalat wa munazzahan 'anil naqais. Okey. Highlightkan ya. Siapa yang tak ada highlight tu pause dulu, pergi ambil highlight. Lepas tu highlightkan. Ya. Kita highlightkan balik poin yang pertama. Sebab kita baru selesai belajar poin yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan beriman ada 6 kan, rukun iman. Siapa yang tak tahu tu, kena hafal ya. Okey. Baik, kita sambung beriman kepada Allah ni. Okey, surat 12 agak bawah tu. Okey, bila kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena tahu adalah 20 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. 20 sifatullah Subhanahu Wa Ta'ala. 20 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sifat Allah Ta'ala ada 20. Okey. Dalam jadual kotak bawah ni kita boleh tengok ada 20 sifat Allah. Kita tengok satu persatu. As-sifatu wajibatu lillahi ta'ala. Yang pertama kita kena tengok sifat as-sifatu, sifat al-wajibatu, wajib. Dari sifat wajib, sifat mustahil. Kita tengok sifat wajib dulu. Lillahi ta'ala. Bagi Allah ta'ala. Sifatul wajibu lillahi ta'ala. Sifat wajib bagi Allah ta'ala. Okey. Boleh tengok adanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatahu lihal hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, ada kudrah, ada iradah, ada ilmun, ada hayah, ada sam'un, ada basarun, ada kalamun, kemudian ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Siapa yang tak hafal lagi? Siapa yang tak hafal, minta tolong hafal ya. Okay, yang pertama tengok wujud. Sifat Allah yang pertama adalah, sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud. Itu maksudnya apa? Ada. Allah itu ada. Allah itu wujud. Sifatnya dia ada. Dan sifat yang kedua, qidamun. Panjang pula saya baca. Qidamun. Iaitu sedia ada. Allah ni sedia ada. Sedia ada ni bermaksud dia tiada permulaan. Maksudnya Allah ni memang sedia ada. Dia tak ada dimula. Dia tak ada dicipta. Ya? Kemudian baqa'un. Kekal. Dan Allah ini sifatnya kekal. Baqa'un. Kemudian Allah itu mukhalafatahu lil hawadis. Tidak bersamaan dengan yang baharu. Allah ni dia tak sama dengan baharu. Baharu ni siapa? Makhluk. Tiadalah satu perkara, satu sifat pun yang sama Allah itu dengan makhluk. Tidak, maksudnya tidak bersamaan dengan yang baharu, mukhalafatul hawadis. Kemudian sifat Allah qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri dengan diri sendiri. Dia tidak perlu bantuan. Kita ni perlukan macam-macam bantuan sebab kita makhluk. Tapi Allah ni dia berdiri dengan diri sendiri. Wahdaniyah. Sebenarnya sifatnya yang esa. Allah ni esa. Esa tu maksudnya satu. Tak ada dua, tak ada tiga Tuhan. Okey. Qudrah. Berkuasa. Allah itu berkuasa. Iradah. Allah itu berkehendak. Berkehendak ni maksudnya Allah itu dia tak ada paksaan. Tiada paksaan bagi Allah. Dia terpaksa buat tak. Ini memang semua Allah yang nak. Apa yang berlaku di dunia semua adalah kehendak Allah. Ilmun. Ilmu ataupun mengetahui. Hayatun. Hidup. Sam'an.
mendengar. Basarun, melihat. Allah Maha melihat. Kalamun, Allah itu berkata-kata kan. Ada peristiwa yang Allah berkata-kata kepada Nabi Musa kan. Kaunuhu qadiran. Yang ni saya tak tulis maksud sebab dia terlalu panjang. Nanti kalau korang boleh search internet pun korang boleh jumpa. Okay, kaunuhu qadiran maksudnya kejadian Allah itu adalah dia qadiran. Dia berkuasa untuk mengadakan dan untuk mentiadakan sesuatu. Maksudnya Allah yang jadikan benda tu, Allah yang mentakdirkan benda tu. Maksudnya menghilangkan perkara tersebut. Itu maksud kaunuhu qadiran. Dia berkuasa. Kaunuhu muridan. Allah ini berkehendak. Ya, maka Allah ni berkehendak. Sama ada dia nak buat ataupun tak buat. Sama ada nak benda tu terjadi ataupun benda tu tidak terjadi. Itu maksud kaunuhu muridan. Kaunuhu aliman. Ya, sedia ada Allah ini maha mengetahui. Dia tahu apa yang zahir dan batin. Apa yang kelihatan, apa yang tidak kelihatan. Kaunuhu hayyan. Sesungguhnya Allah itu hidup. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Kaunuhu sami'an. Sesungguhnya Allah ini maha mendengar. Dalam hati pun Allah boleh dengar. Setiap doa itu Allah mendengar. Itu kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Allah itu maha melihat. Yang mana apa perbuatan kita tersembunyi ataupun secara terang-terangan, maka Allah melihat. Kaunuhu mutakalliman. Dan Allah itu berkata-kata. Yang tak sama dengan kita punya kata-kata kita. Okey. Itu sifat wajib. Kemudian kita masuk kepada sifatul mustahilat lillahi ta'ala. Surat 13. Sifat yang mustahil. Ya, sifat mustahil Allah Ta'ala. Terajak. Okey, itu sifat mustahil ni adalah kerja korang, tugasan. Apa yang korang kena buat adalah mencari maksud. Adamun apa tu? Hudusun. Adamun tu lawan bagi wujudun tadi. Ikut kotak tu, faham tak? Kotak ni diikutlah lawan dia tadi. Wujud lawan dia adamun. Yang kedua tadi apa? Qidam, lawannya hudus. Baqa, lawannya fana'un. Nanti kau cari maksud ni. Nanti ada saya tulis dalam tugasan. Ya. Yang ni korang kena cari. Okey, senang je. Okey. Baik. Terus kepada rukun iman yang kedua. Ini adalah rukun iman yang kedua. Al-imanu bil malaikati. Beriman dengan malaikat. Al-imanu bil malaikati. Beriman dengan malaikat. Okey, beriman dengan malaikat ni apa? Huwa, iaitu al-i'tiqadu, keyakinan, al-jazimu, yang kuat. Bi anna Allah, bahawasanya Allah. Okey, bi anna Allah, bahawasanya Allah. Satu keyakinan yang kuat bahawasanya Allah buat apa? Khalaqal malaikah, menciptakan malaikat. Itu yang kita nak beriman. Beriman apa? Sebenarnya Allah ni ada cipta malaikat. Walaupun kita tak nampak, tapi malaikat itu wujud. Allah ciptakan. Min nurin, daripada cahaya. Malaikat ni dicipta daripada cahaya. Manusia dicipta daripada tanah. Wahum mawjudun, dan mereka itu wujud. Walaupun tak nampak. Adanya malaikat. Munkar dan Nakir. Yang soal dalam kubur. Adanya malaikat roket dengan atid, yang mencatat kebaikan dan keburukan. Itu yang kita kena percaya. Okey. Kemudian highlightkan daripada wa'tiqadu al-jazimu bi anna Allah khalaqal malaikata min nurin wa hum mawjudun. Okey, highlightkan itu ya. Okey, kemudian kita tengok firman Allah Taala. Qala Allah Taala, firman Allah Taala, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah. Akan tetapi kebaikan itu barang siapa yang amana billah, beriman dengan Allah. Tengah-tengah ayat Quran ni Allah kata apa? Orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Kita kena yakin percaya hari kiamat. Wal malaikah,
dan malaikat. Yang ni maksud dia korang kena cari sendiri. Saya tak tulis dalam ni. Sebab dia panjang. Kan? Nak potong-potong tak boleh. Terjemah ayat Quran ni potong-potong kan maksud dia lain. Cuma saya sebut secara ringkas dia. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah. Yang Allah sebut sini, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat dan juga malaikat. Suratul Baqarah ayat 177. Cari ya. Kemudian kita sambung. Wal malaikatu laisu kal bashar. Dia kata dan malaikat itu, wal malaikatu laisu, tidak sama, tak sama, not the same, kal bashari, seperti manusia. Malaikat tak sama seperti manusia. Apa yang tak sama dia? Wahum la yu'sunallah. Mereka ni tidak maksiat. Manusia ni maksiat. Melakukan maksiat, kan? Melakukan maksiat maksudnya melakukan dosa. Tapi malaikat ni tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallah. Dia tidak maksiat kepada Allah. Ma amarahum. Dengan apa yang diperintahkan. Ma amarahum dengan apa yang diperintahkan. Apa yang Allah perintah pada malaikat ni 100% dibuat. Dia takkan buat benda lain selain daripada Allah yang Allah perintah. Wa yaf'aluna ma yu'maruna. Dan melakukan wa yaf'aluna ma yu'maruna. Apa yang diperintahkan. Okay? Kalau diperintahkan malaikat tu satu kerja dia sujud je. Macam roket atik tu kerja dia catik. Dia tak pernah skip, tak pernah rehat. Dia akan catik. Gitu ya. Okey, kemudian kita masuk kepada rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutubi as-samawiyah. Beriman dengan kitab-kitab langit. Al-imanu bil kutubi samawiyah. Apa itu beriman dengan kitab samawi? Wal i'tiqadi, iaitu keyakinan, al-jazimu, yang kuat, bil kutubi, dengan kitab. Satu keyakinan, kita yakin, percaya tadi dengan kitab-kitab. Kitab apa? Allati anzalaha Allah, yang diturunkan oleh Allah. Allati anzalaha Allah, yang diturunkan Allah Ta'ala ala anbiya'ihi, ke atas nabi-nabinya. Kitab tadi turun ke atas nabi-nabi lah. Wa rusulihi, dan rasulnya. Dan juga turun kepada rasul, nabi dari kitab dia dan rasulnya. Haisu, seperti mana, qala Allah Ta'ala. Jadi highlightkan. Wa i'tiqadu jazim bil kutubi allati anzalaha Allah Ta'ala ala anbiya'ihi rasulih. Iaitu keyakinan yang kuat dengan kitab yang diturunkan oleh Allah ke atas nabi-nabinya dan rasulnya. Okey. Firman Allah Ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ila akhir ayat. Surah Baqarah 285. Okey, dia kata apa? Firman Allah Ta'ala, amana ar-rasul, berimanlah rasul itu bima, dengan apa yang unzila ilaih, diturunkan kepadanya, min rabbihi, daripada Tuhannya, wal mu'minun, dan kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya rasul ni beriman dengan apa yang Allah turunkan padanya. Kitab tadilah. Allah turunkan melalui apa? Melalui kitab Al-Quran. Kullun amana billah. Ini saya kata tengok Quran. Kullun amana billah. Saya iyalah ingat-ingat lupa kan. Ya. Suratul Baqarah ayat 285. Nak cari ayat 285 tu, amat sikit. Okey. Okey. Kullun, semuanya beriman. Kullun, semuanya amanal billah, beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi,
dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya. Ni. Okey, ayat Quran yang sebut kutubihi wa kutubihi. Dan semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Orang-orang yang beriman tadi dengan Allah tadi, beriman dengan kitab juga. Okey. Wa hadhil kutubu dan kitab ini tatadammanat, mengandungi al-huda, petunjuk, wa bayyinat, dan penerangan, wa tariqi, dan jalan. Okay, dalam kitab ni, apa yang ada dalam kitab ni adalah petunjuk. Ada juga penerangan. Ada juga cerita pasal jalan. Jalan apa? Wusuli ilallah, untuk sampai ilallah, kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran ni, apa yang ceritakan? Cerita adalah petunjuk, tanda-tanda supaya kita beriman. Penerangan, menerangkan kenapa kena masuk Islam, kenapa kena buat kebaikan, dan juga menceritakan jalan. Inilah jalan dia nak sampai kepada Allah Ta'ala. Wa man tamassaka, dan sesiapa yang berpegang, biha, dengannya, faqad, maka dia telah naja wa aflaha. Naja pun kejayaan, aflaha pun kejayaan. Najahun ni kejayaan yang terus dapat. Aflaha ni kejayaan yang kita usahakan, maksudnya kejayaan dunia dan akhirat. Najah untuk mencapai kejayaan fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Okey, selesai untuk minggu ni saja. Yang tu sampai surat 13 saja ya. Okey, jadi jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.